Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Siti Anissa Sulaiha Muhammad Razi bersama dengan anda dalam wawancara TV Jeff. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami menonton wawancara, dan hari ini kita akan bawakan tajuk berkenaan dengan Yayasan Veteran ATM. Nak tahu lebih lanjut, anda kena terus bersama kami. Tapi sebelum tu, untuk anda, marilah sama-sama kita kongsikan video ini untuk sama-sama kita memperoleh manfaat bersama. Dan kita bawakan tetamu istimewa kita hari ini. Kita perkenalkan Lieutenant Colonel Azwadi bin Jamian, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Veteran ATM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak memulakan sesi kata wawancara ni, eloklah sekiranya mungkin Tuan nak kongsikan kata pelatar belakang Tuan sikit, sebab untuk pengetahuan semua, Tuan juga adalah salah seorang veteran ATM. Ya, betul lah tu. Okey, boleh saya kenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lieutenant Colonel Azwadi bin Jamian. Saya merupakan Ketua Pegawai Operasi Yayasan Veteran ATM. Actually saya baru mengambil alih pada bulan 2. Saya telah bersara daripada Perkhidmatan Angkatan Tentera pada 2020. Dan selepas bersara tu saya diberi peluang untuk bekerja di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu selama 2 tahun, and then saya berpindah ke inilah Yayasan Veteran ATM sehingga sekarang ni. Ya, okey. Dan kalau kita bercakap tentang Yayasan Veteran ATM, boleh Tuan ceritakan mengenai yayasan dan juga fungsi Yayasan Veteran ATM di sini? Boleh, tak ada masalah. Okey, yang pertama sekali Yayasan Veteran ATM ni ditubuhkan dah lama dah, pada tahun 2003. 2003 dia punya punca kuasa dia adalah dia diluluskan penubuhan oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai 2003. So selepas tu tertubuhlah Yayasan Veteran ATM, dan sehinggalah sekarang ni Yayasan Veteran ATM ni dia mempunyai matlamat utama dia adalah untuk membantu JEF, untuk memantapkan aktiviti kebajikan kepada veteran ATM di luar sana lah. Jadi ada certain bantuan yang tidak dapat diberi oleh pihak Jabatan Hari Raya Veteran ATM. So kami akan sumbangkan kepada veteran ATM tu sendirilah. So fungsi yang tadi tu fungsi utama lah. Dan peranan Yayasan Veteran ATM ni, yang pertama adalah untuk menjalankan program dan aktiviti kutipan, because kita memerlukan dana yang mencukupi untuk kita salurkan balik kepada especially untuk kebajikan veteran ATM tu sendirilah. Dan yang kedua, menjalankan program dan aktiviti untuk meningkatkan kesedaran orang ramai untuk memberi pengiktirafan yang sewajarnya kepada pengorbanan veteran ATM. Dan yang terakhir adalah untuk kami juga menguruskan permohonan-permohonan daripada veteran ATM, especially veteran ATM yang tidak berpencen lah. Dan kita punya polisi adalah kita memberi bantuan kepada individu veteran itu sendiri. So maksudnya bantuan tu terus disalurkan kepada individu tersebut lah. Ya, itu sedikit tentang Yayasan Veteran ATM. Dan sini ada sebut berkenaan dengan bantuan itu diberi terus kepada veteran ATM. Jadi bagaimana Yayasan Veteran ATM ini membantu veteran? Dia secara amnya kita mendapatkan dana, mengumpulkan dana, and then kita salurkan balik kepada veteran ATM. Tetapi di dalam proses tu kita bergantung pada Jabatan Hari Raya Veteran in term of data-data veteran ATM tu sendirilah. Untuk kita nak verify adakah betul dia adalah veteran ATM dan sebagainya. Untuk yang pertama sekali, untuk nak dapatkan dana ni, kita ada pelbagai sumber lah. Yang pertama adalah sumber daripada syarikat korporat ataupun individu yang menderma kepada kempen tabung pahlawan KTP. So dana KTP. Yang kedua, kita juga menjalinkan kerjasama ataupun usaha sama dengan syarikat-syarikat di luar sana untuk membantu veteran itu sendiri. Contohnya kita sekarang ni kita buat usaha sama dengan syarikat farmasi untuk syarikat tersebut menyediakan ataupun menyediakan perubatan
ubat-ubatan kepada veteran ATM tu sendiri. Kita juga ada usaha sama dalam bidang pendidikan, kita ada usaha sama dalam bidang hartanah dan sebagainya. So yang ketiga adalah pelaburan. Kita gunakan dana yang ada di dalam Yayasan Veteran ATM ni, kita melabur di tempat-tempat yang so called low risk lah, low risk. Dan keuntungan daripada pelaburan tersebut kita akan salurkan balik kepada veteran ATM. Yang seterusnya adalah kita juga mempunyai dana zakat, di mana syarikat-syarikat yang berkaitan, especially yang berkaitan dengan defense industry ni, dia membayar zakat kepada Yayasan Veteran ATM. Dan yang terakhir adalah faedah ataupun dividen daripada simpanan-simpanan yang ada di dalam Yayasan Veteran ATM. So itu adalah dana-dana yang ada. Okey, bagaimana veteran ini nak mendapatkan bantuan daripada yayasan? Ada kena mohon ke atau macam mana tu? Memang kena mohon lah. Yang dana tadi tu kita salurkan kepada veteran dalam bentuk pelbagai kategori bantuan lah. Yang pertama contohnya bantuan mengurus jenazah. Di mana bantuan mengurus jenazah ni Jabatan Hal Ehwal Veteran pun ada bagi, tetapi untuk Jabatan Hal Ehwal Veteran adalah untuk yang especially untuk yang berpencen. Untuk yayasan kita uruskan untuk yang tidak berpencen. Kita juga ada bantuan perubatan, kita ada juga bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan ni contohnya pada setiap tahun kita buat program back to school. Back to school di mana kita bagi RM500 kepada semua asnaf golongan asnaf veteran ATM ni, kepada anak-anak dia untuk belajar. Kita juga baru tahun ni kita lancarkan insentif kecemerlangan SPM, di mana kita bagi bukan wang tunai tetapi simpanan SSPN RM500 kepada anak-anak yang berjaya mendapat 6A dan ke atas, anak-anak veteran ATM. So selain daripada itu, kita juga ada bantuan untuk kemasukan anak-anak veteran ke IPTS yang terpilih. Dan yang terakhir adalah kita menjalinkan kerjasama dengan Unirazak, Jeff ATM menjalinkan kerjasama dengan Unirazak, di mana yayasan akan membiayai caj pentadbiran untuk student-student tersebut lah. Dan seterusnya adalah bantuan pendahuluan bencana alam, di mana apabila veteran tu rumah tempat tinggal dia kena bencana alam, kalau dia layak untuk dapat bantuan kerajaan sebanyak RM10,000, tetapi Yayasan Veteran ATM akan mendahulukan RM1,000. Apabila benda tu berlaku, kita akan terus bagi RM1,000 untuk meringankan sikitlah beban veteran ATM tu, sementara dia nak tunggu kelulusan bantuan yang RM10,000 tadi tu daripada pihak kerajaan. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah bantuan kebajikan am. Bantuan kebajikan am ni pada dasarnya kita bagi bantuan kepada veteran ATM, di mana skala bantuan tersebut tidak ada dalam skala bantuan yang kerajaan bagi. Contohnya lampion pakai buang contohnya. Ataupun yalah, veteran ni kebanyakannya dah berumur, dia memerlukan susu dan sebagainya. So kita akan bagi secara one off lah RM500 setiap kali bantuan. Dan yang terakhir adalah program Cakna Veteran. Program Cakna Veteran ni di mana Jeff ATM di negeri-negeri akan, pada setiap bulan tu dia akan, satu negeri akan turun ke 10 rumah veteran untuk dia bagi sumbangan. Setiap rumah veteran tu RM100. Jadi dalam sebulan tu ada 90 rumah veteran akan dilawati. At least veteran tersebut merasai dihargai lah, kan. So itu adalah bantuan-bantuan yang kita salurkan balik kepada veteran ATM melalui dana-dana yang ada di Yayasan Veteran ATM. Itu dia perkongsian yang sangat baik, dan mungkin ini salah satu pencerahan yang begitu baik juga dan pengetahuan untuk kita juga. Jadi Tuan ada sebut tadi pelbagai bantuan diberikan kepada veteran ATM melalui Yayasan Veteran ATM. Bagaimana pula dengan DVET ni Tuan? Oh, DVET. Ya. Okey, Yayasan Veteran ATM kita ada tubuhkan satu anak syarikat yang dahulunya dipanggil DVET, syarikat perubatan DVET lah. Syarikat perubatan DVET ni dia dah tubuh pada 2006. Dia ditubuhkan di bawah atas syarikat lah 1965.
Dan tujuan ditubuhkan itu adalah untuk membantu Yayasan Veteran ATM untuk menyalurkan bantuan kepada veteran ATM itu sendiri. Contohnya Yayasan DVET, check-up perubatan DVET ni pada mulanya ditubuhkan untuk perubatan khas untuk pusat dialisis. So alhamdulillah sehingga sekarang ni kita ada tiga pusat dialisis. So sekarang ni hanya di Lembah Kelang sajalah, iaitu di Seri Kembangan, di Batu Cave dan Bukit Buntung, dan insya-Allah akan datang kita akan buka di Batang Kali, dan seterusnya kita berhasrat untuk nak membuka pusat dialisis ni di setiap negeri. At least satu negeri ada satu untuk kemudahan veteran-veteran ATM mendapatkan rawatan. Okey. Itu sejarah penubuhannya lah. Tetapi sekarang ni DVET, syarikat perubatan DVET dia dah berkembang, di mana dia dah tukar nama DVET Holding Sdn Bhd, di mana di bawah DVET Holding tu dia ada DVET Healthcare. Healthcare tadi, dialisis tadi dah. Yang kedua Properties, dan yang ketiga DVET Trading. Kenapa kita kembangkan dia adalah untuk memastikan dana-dana yang ada di dana-dana yang ada di Yayasan Veteran ATM bertambah, dan kita apabila dah bertambah, maksudnya lagi ramailah kita boleh bantu sebenarnya. So itulah dia punya sejarah penubuhan DVET tu sendirilah. Moga dipermudahkan urusan, dapatlah kita dapat memberi bantuan kepada para veteran lagi kan. Dan apakah manfaat sekiranya datang ke DVET? Okey, ini adalah DVET yang dialisis tadi tu kan? Ya. Okey. Di pusat dialisis kami, kita ada doktor yang terlatih, dan kita ada nurse serta pembantu-pembantu yang memang qualified untuk menguruskan pesakit-pesakit dialisis ni. Dan kita juga mempunyai mesin-mesin dialisis yang up to date. Dan kalau kita masuk, saya pun selalu juga masuk ke pusat dialisis tu, kita punya aim adalah kita nak memberikan keselesaan kepada pesakit-pesakit dialisis untuk mendapatkan rawatan di situ. Because sekali pesakit tu mendapatkan rawatan dialisis, dia bukan sejam 2 jam, dia akan duduk di situ selama 5 jam. So kita kena tentukan bahawa dia selesa di situ. Because yang pertama sekali, because dia adalah veteran ATM lah. Yang kedua adalah dia pesakit kan. So kita nak kena treat dia sebaik yang mungkin, insya-Allah. Adakah hanya veteran ATM saja yang boleh mendapatkan khidmatan di dialisis DVET tadi? Okey. Sebenarnya kita open kepada pesara-pesara kerajaan juga. Contohnya pesara JPA. Kita open juga kepada pegeso dan syarikat-syarikat yang ada dia punya pekerja dia yang memerlukan rawatan dialisis, boleh juga mendapatkan dialisis itu. Jadi dia serampang dua mata lah. Selain daripada kita bagi kepada veteran ATM, so kita bagi juga kepada penjawat-penjawat kepada rakyat Malaysia yang lain. Itulah harapan saya agar kita punya pusat dialisis ni at least satu negeri ada satu. So doakanlah. Amin. Dan kita dapat memberi manfaat kepada keseluruhannya. Dan mungkin untuk pengakhiran wawancara kita hari ini, tu ada nasihat kepada para penonton kita dan juga veteran. Okey, nasihat Okey, saya juga adalah veteran ATM. Jadi percayalah veteran ATM di luar sana bahawa sebenarnya ramai ataupun banyak agensi-agensi, sama ada agensi kerajaan, swasta maupun NGO yang mengambil berat sebenarnya tentang kebajikan veteran ni. Kan? Jadi cuma kita nak kena tahu di mana untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Kan? Kita kena tahu dia punya saluran bantuan tersebut daripada mana, dan memang ada banyak bantuan. Even Kementerian Pertahanan sendiri pun sangat mengambil berat tentang kebajikan veteran ATM ni, kan? Macam saya beritahu tadi, kita dah jalankan syarikat usaha sama dengan pelbagai syarikat tu. Mereka juga sebenarnya menghargai veteran kita, veteran ATM ni, di atas perjuangan yang mereka lakukan tu, kan? Jadi veteran-veteran ATM di luar sana, janganlah kita menganggap bahawa kita bersendirian. Tidak.
ramai, especially rakyat Malaysia yang ingin membantu kita. So itulah harapan saya. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Jadi mungkin inilah satu peluang, orang kata pencerahan yang boleh kita dapat sama-sama. Jadi kongsikan bersama dengan sahabat, keluarga, rakan-rakan anda video ini untuk sama-sama kita memperoleh manfaat. Dan jangan lupa untuk anda terus ikuti laman media sosial kami di Facebook rasmi Jeff ATM, Instagram dan juga Twitter untuk kita sebar luas lagi maklumat berkenaan dengan Jabatan Had Awal Veteran dan juga Yayasan Veteran ATM. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Lieutenant Colonel Azwadi bin Jamian atas kesediaan Tuan bersama dengan kami untuk wawancara pada kali ini. Dan untuk anda teruskan menonton untuk episod-episod yang akan datang. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.